Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, jika engkau berbicara, hendaklah engkau berbicara dengan niat yang soleh. Dan jika engkau berdiam diri, hendaklah engkau berdiam diri dengan niat yang soleh. Siapa yang tiada mendahulukan niat sebelum beramal, maka tiada amal baginya. Ingat, jika engkau berkata-kata ataupun engkau berdiam diri, tetap engkau berdosa, kerana engkau tidak membetulkan niatmu. Kerana berdiam diri kamu itu dan berkata-kata kamu itu tiada menurut yang dianjurkan oleh sunnah. Kadang-kadang bila berubah hal ehwal kamu, atau sempit rezekimu, atau sempit rezeki kamu, mudah sahaja kamu berubah terhadap Tuhan, kerana hanya satu suap makanan sahaja. Dan bila tercemar harga dirimu, kamu pun terus mengkufuri semua nikmat-nikmat Allah. Kerana satu perkara yang kecil sahaja kamu sanggup mengingkari Tuhan kamu. Seolah-olahnya kamu sekalian adalah orang-orang yang ada seolah-olahnya kamu sekalian adalah orang-orang yang ada penuh kuasa. Kamu boleh buat apa sahaja yang kamu suka terhadap Allah. Lakukan itu. Jangan lakukan itu. Kenapa lakukan begitu? Sepatutnya kamu katakan, yang ini wajahnya begini, yang itu wajahnya begitu. Ini tidak. Hampuk, kutuk dan berambus. Siapa engkau ini, duhai anak Adam? Ingatlah, engkau hanya makhluk yang terjadi dari air yang kotor. Rendahkan dirimu terhadap Tuhanmu. Jika bukan dengan taqwa, maka engkau tidak dikira mulia di sisi Allah Ta'ala. Dan tidak juga pada hamba-hambanya yang soleh. Ingatlah, bahawa dunia itu ialah hikmah, manakala akhirat semuanya kudrah. Wahai kaum, kamu sekalian ada yang malaikat yang memerhatikan gerak laku kamu. Kamu diletakkan dalam penyerahan Allah Ta'ala. Apakah kamu tidak tahukah? Gunakan akal kamu. Bukalah pintu hati kamu. Jika seseorang kamu mengajak ramai orang datang di rumahnya, maka jangan sampai dia yang memulakan bicara. Malah hendaklah bicaranya bila diminta berbicara. Jangan sampai dia bertanya apa yang tiada kait mengait dengan dirinya. Ingatlah bahawa tauhid itu fardu. Dan mencari yang halal itu juga fardu. Dan membuat apa yang wajib dari ilmu pengetahuan juga fardu. Ikhlas di dalam amal pun fardu. Serta meninggalkan ganti dari amal juga, yakni qada, adalah fardu. Jauhkan dirimu dari kumpulan orang yang fasik dan munafik. Dan dampingkan dirimu dengan kumpulan orang yang saleh dan ahli kebenaran. Jika ada suatu kemuskilan, engkau tidak dapat bezakan di antara yang saleh dengan munafik, cuba bangun di tengah malam. Lalu bersembahyang 2 rakaat, kemudian katakan kepada Tuhanmu, ya Tuhanku,
tunjukilah aku akan golongan orang yang soleh daripada hamba-Mu. Tunjukilah siapa yang boleh menunjukiku kepadamu. Dan siapa yang boleh memberiku makanan dari makanan-Mu, memberi minum dari minuman-Mu, mencelakkan mata hatiku dengan cahaya pendekatan kepadamu, dan memberitahu apa yang dilihatnya secara terang-terangan, bukan mendengar dari kata-kata orang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam bicara Syekh Abdul Qadir ini ditekankan beberapa perkara. Yang pertama tentang niat, kesan dalam perbuatan dan amalan kita. Yang kedua, Syekh menyebut tentang sifat tawaduk, merendah diri kepada Allah dengan bertakwa kepadanya. Kemudian beliau juga menyebut tentang bagaimana beberapa perkara fardu yang perlu dijaga dan dipelihara. Kerana manusia bila dia terlepas daripada perkara fardu, dia sedang melepaskan agamanya. Maka semua orang beriman kena mengetahui, wajib mengetahui apa yang fardunya. Dan ini yang dimaksudkan bahawa menuntut ilmu itu wajib, yakni pada perkara fardunya. Kemudian Syekh Abdul Qadir menekankan perlu kita menjauhi kelompok fasik dan munafik. Kerana mereka ini akan merosakkan agama kita lebih cepat daripada apa yang kita sangkakan. Dan bila mana kita keliru dalam suatu perkara, maka Syekh Abdul Qadir mengajar kepada kita satu munajat kepada Allah, supaya kita melihat yang benar itu benar, yang batil itu batil, sehingga Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita siapa yang akan menjadi petunjuk kita di kalangan orang soleh, untuk kita bergaul dengan mereka, makan makanan mereka, minum minuman mereka, memakai pakaian mereka, bertutur dengan pertuturan mereka, bergerak dengan cara pergerakan mereka, sehingga kita dapat golongan yang soleh. Sebab siapa pun nilainya melihat kepada siapa yang berada sekelilingnya. Kalau kita nak mengenali seseorang, maka ia bukanlah perkara yang sukar. Bila mana kita melihat siapa yang sekelilingnya, maka kita mengenali orangnya. Dan siapa yang lebih kerap dia bersama dengannya, maka kita mengenali mana pemberatannya ataupun kecenderungannya. Kita akan lihat masa kita dengan siapa banyak, di situ mewujudkan ataupun kita mengetahui kecenderungan seseorang. Dan kita juga akan melihat dari sudut pelakuan kita. Daripada pelakuan kita, kita mengenali diri kita. Baik, kita mulakan dengan niat. Kita tahu bahawa niat perkara yang amat penting. Niat yang menjadikan suatu amalan itu menjadi sah ataupun batil. Tuan-tuan solat, tuan-tuan niat. Haji, niat. Puasa, niat. Semuanya itu untuk latihan kepada niat dalam kehidupan. Ya, kita diajar puasa mesti niat. Kita beritahu anak-anak kita niat. Bukan kita mengajar lafaznya supaya hadir niat. Sepakat ulama' niat itu di hati. Tapi lafaz itu bagi mendidik, bagi mengajar, bagi mendatangkannya. Maka kita mengajarlah anak kita niat. Saja puasa esok hari, kita ajar anak kita bila nak solat, niatnya ini fardu, ini sunat, ini qabliyah, ini ba'diyah. Demikian kita pergi haji, kita pergi umrah, kita niat. Bukan kita dimaklumkan dalam kapal terbang, okey, kita dah sampai ke miqat, maka berniat. Dan implikasi bila kita melepasi miqat dan kita tak berniat, ada dam yang dikenakan. Melainkan kita mampu kembali semula ke miqat tersebut dan berniat. Wa illa, kalau tidak, kita kena bayar dam sembelih seekor kambing. Untuk kita tahu tentang penting niat. Demikian juga sebahagian niat tadi adalah fardu. Sebahagian niat tadi adalah sunat. Ada niat sifatnya fardu. Ya, kita niat solat yang berkait dengan ibadat-ibadat yang wajib. Ada kalanya niat tadi, kalaupun tuan-tuan tak berniat, tuan-tuan dah menumpang niat yang fardu. Umpama seorang dah niat haji, apakah ketika dia tawaf dia perlu niat, sa'i dia perlu niat, ketika dia melontar dia perlu niat? Tidak perlu, sebab dia masuk dalam satu package. Namun sebagai ulama mengatakan sunat diniatkan juga.
walaupun sudah menumpang pada niat yang besar, iaitu niat fardu haji. Maka di sini kita lihat penting niat. Dan niat ini kalau kita lihat bagaimana fungsinya, luar biasa. Siapa yang mengetahui fungsi niat, maka dia tak akan bergerak, dia tak akan berkata melainkan dengan niat. Seorang yang diam, dia mungkin berdosa kalau tidak ada niat yang baik. Umpama dia melihat kemungkaran, maka dia diam, maka dia berdosa. Tetapi kalau sekiranya dia ada niat mencegahnya untuk satu tempoh nanti, dia tidak berdosa. Kadang-kadang kita lihat kemungkaran, kata Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran, dia kena cegah. Perkataan man, siapa pun mukallaf yang tahu benda itu mungkar, dia tengok, dia sudah wajib padanya mengubah. Maka Nabi SAW menyebut 3 cara. Biyadihi, bilisanihi, biqalbihi, dengan tangan, dengan kuasa. Dengan lidah, bicara, nasihat. Dan dengan hati. Wazalika adhaful iman. Semua lemah iman. Dan riwayat yang lain, walaysa ba'da dhalika habbat khardal minal iman. Kalau hati pun tak ada pencegahan, dia tak ada iman langsung. Walaupun sebesar biji sawi, kata Nabi SAW. Jadi bila kita melihat kemungkaran, kita diam. Maka kita tanya diri kita, kenapa kita diam? Kalau kita diam, kerana kita menunggu tempoh tertentu. Sebab kadang-kadang bila kita lihat kemungkaran, saya mungkin tak nak tegur hari ni, saya akan tegur esok, lusa. Pada waktu yang tertentu. Saya ada ruang. Mungkin tak sesuai saya tegur sekarang depan orang ramai, dia mungkin malu. Saya beranggapan mungkin dia tak tahu, mungkin dia tak sengaja. Mungkin dia melakukannya kerana dorongan-dorongan tertentu. Maka bila saya menegur, saya akan berhikmah. Tapi sebelum saya bercakap berhikmah, saya perlu ada niat. Niat saya kat arah itu. Tapi kalau saya diam, saya berdosa. Kita lihat kemungkaran, lalu kita diam, kita berdosa. Bahkan bila Imam Al-Ghazali menyebut di antara bid'ah dalam masjid, melihat orang yang salah solat dan kita tak tegur, maka itu bid'ah. Maksudnya dianggap sebagai tercela. Tengok orang buat salah, lalu kita tidak menegur dia. Padahal dia membabitkan solatnya sah atau tidak. Maka kita mesti tegur. Cuma kadang-kadang saya katakan tegur tadi memerlukan hikmah, kebijaksanaan, memerlukan strategi. Tetapi semua benda itu berfungsi bila kita ada niat. Tapi kalau tuan-tuan tak ada niat langsung, maknanya kita penakut. Saya tengok kemungkaran, sekali saya duduk dengan sahabat saya, misalnya saya lihat mereka mengumpat atau sebagainya. Contoh, saya kalau tegur ni hilang kawan ni. Kalau saya tegur dia mungkin malu ketika itu. Lalu saya mengambil tempoh waktu yang lain. Mungkin saya ada waktu lain, saya boleh ajak dia ke kuliah, maka dia dengar sendiri. Dan dia boleh flashback balik kesilapan dia. Maka tujuan kita tegur bukan sekadar membebaskan tanggungjawab kita di hadapan Allah, tetapi juga untuk menjadikan dia berubah. Melepaskan tanggungjawab itu satu perkara. Mengharapkan dia berubah itu satu perkara yang lain. Tapi kalau sekiranya dia memang tak berubah-ubah, maka kita tetap menegurnya kerana melepaskan tanggungjawab kita. Kalau tidak, kita tetap berdosa kerana kita tidak menegurnya. Sebab menasihati tidak boleh berhenti. Tak boleh kata saya dah penat nasihat, tak nak nasihat. Kita akan tanggung dosa bila kita tak menasihatinya. Bagaimana kita lihat kemungkaran, kita akan nasihat. Kalau kita dah tak tengok, supaya kita tak jadi macam ulama Yahudi. Bila mereka tegur, lalu yang melakukannya tidak mau mengikutinya, mereka menjadi bosan. Dah tegur, tak buat juga. Mereka pun duduk sekali. Bila duduk, lama-kelama mereka buat sekali. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Lu'inal ladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat Bani Israel di atas lidah Dawud dan juga Isa bin Maryam. Demikian itu mereka bila melihat kemungkaran, mereka tak menegurnya, tapi mereka buat lagi. Dan kalau kita lihat sebab nuzul ayat ini, macam saya katakan tadi, bila tengok maksiat dia tegur, lepas tu kan tak ikut. Bila tak ikut, dia pun bosan. Maka dia pun just duduk. Saya duduk, saya tengok je Ustaz. Saya tak nak tegur lah. Lama-lama dia buat. Maka itulah laknatnya. Sebab itu, bila Allah Ta'ala kata, kalau kita dah tak nak tegur, maka jangan duduk dengan mereka.
Fala taq'udu ma'ahum innakum idzam mithluhum. Jangan duduk bersama mereka. Kalau kamu duduk juga, kamu sama. Kalau saya kata saya dah penat dah cegah kemungkaran, maka jangan duduk dengan mereka, jangan kawan dengan dia. Saya kalau kawan dengan dia, ada je benda mungkar dia buat. Dia tak semayang zuhur, tak semayang asar. Saya travel dengan dia, saya musafir dengan dia, tak semayang. Dia tak solat. Saya akan tegur. Mak, solatlah mak, wajib. Kalau macam ni saya tak ada travel dengan awak ni, nanti Allah laknat dengan saya kena. Kalau kita selagi mana kita mampu tegur, kita boleh travel dengan dia walau dia tak solat. Tapi kalau kita dah tak nak tegur dia, kita cuma ada satu pilihan lain, iaitu jangan travel dengan dia. Saya tak naklah travel dengan mak. Saya travel dengan awak tak semayang, saya kena tegur. Baik saya tak travel dengan awak. Ini disebut oleh Allah, jangan duduk bersama mereka. Sebab itu bila kita pergi program ataupun majlis jamuan kahwin ke, jamuan annual dinner ke, apa benda lah yang kita suka buat jamuan. Dan jamuan tadi ada arak sebagai contoh. Dan jamuan tadi ada kemungkaran, karaoke yang kita katakan melampau, yang menyalahi syariat, bercampur lelaki perempuan tanpa kawalan sebagai contoh. Bukan bercampur lelaki perempuan secara fitrah ataupun secara biasa sebagaimana di pasar. Ini memang niat nak bercampur, bersentuhan dan sebagainya. Ini yang disebut ikhtilat, yang dilarang. Tapi kalau ikhtilat tu biasa, ikhtilat ni campur lelaki perempuan. Macam di pasar raya, atau majlis tadi crowded, ya, kita masuk ke sini ni, maka kita tak sebut ini ikhtilat yang dilarang. Kerana tak mungkin. Kadang-kadang rumah dia sempit, ataupun majlis khemah dia sempit, maka laluan tadi mungkin agak crowded, agak zahmah, sibuk sikit. Tapi yang kita sebut ikhtilat ini bila mereka niat untuk menyentuh, untuk bersembang, untuk bermesra, ikhtilat yang dilarang. Macam kita kan ke pasar ramai-ramai, kita tak fikir nak sembang dengan orang, nak cakap dengan orang. Kita pun tak fikir nak sentuh orang. Kita just memenuhi keperluan kita di situ untuk beli barang atau sebagainya. Kita ikhtilat dekat bas, ni bersesak-sesak dalam bas. Ini kita tak panggil ikhtilat yang diharamkan. Ini tidak praktikal. Kalau macam tu, kalau tuan-tuan duduk Jepun, ni dia punya naik je, siapa kena tolak masuk dalam. Dia ada guard, seorang guard ni untuk tolak tu masuk dalam. Ni bila peak hour, ataupun pada waktu yang sibuk. Sama kalau kita kat Mesir, bila kita nak pergi kuliah, bas tadi dah macam sardin. Tanya orang Kuala Lumpur yang naik bas mini, atau naik bas apa, bila pergi kerja ni crowded. Apakah itu ikhtilat yang dilarang? Tidak. Kerana ikhtilat kita tadi bukan tujuan kita nak bersentuhan dengan orang, melainkan kita ada niat yang macam tu. Kalau kita niat macam tu, itu cerita lain. Tapi ni kita sebut tentang, kalau kita ada majlis macam ni, tuan-tuan pun hadiri. Kalau tuan-tuan hadiri nampak maksiat, tuan-tuan wajib cegah. Kalau tuan-tuan tak nak cegah, jangan pergi. Jangan pergi. Kalau pergi tapi tak nak cegah, maka berdosa. Pergi cegah tak apa. Pergi majlis annual dinner ni ada arak ni. Walaupun bukan meja kita, meja VVIP. Dan Nabi SAW menyebut kepada kita, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka jangan duduk pada majlis yang ada arak. Lalu kita tegur, bos tak boleh ni arak, berdosa. Kita kan orang Islam. Kalau dia tak berani tegur, dia jangan hadir. Sebab macam mana saya nak ni? Ni annual dinner. Ada arak, ada sekian-sekian. Ada judi lagi. Ya, awak ada dua pilihan, menegur atau tidak hadir. Atau tidak hadir. Baik, kembali pada niat. Kenapa penting sangat niat dalam melakukan amal? Bukan kata Syekh Abdul Qadir, bila nak bicara, biar ada niat dulu. Saya nak kuliah pagi ni, biar saya ada niat dulu. Niat saya nak dapat hidayah, saya nak beri hidayah. Niat saya nak dapat kebaikan, saya nak beri kebaikan. Maka tuan-tuan duduk di sini pun tuan-tuan kena ada niat. Tuan-tuan duduk depan telefon, apa niat? Niatnya sementara nak tunggu habis subuh ke? Atau niat saya nak dapat kebaikan. Saya nak dapat teguran dari Allah. Ya Allah, tegurlah saya dalam kuliah ini. Ya Allah, baikilah diri saya dengan mendengar kuliah ini. Tuan-tuan ada niat, tuan-tuan akan dapat. Kalau sajalah, memang rutin saya Ustaz, subuh dengar, itu kita tak berapa dapat kebaikannya. Tetapi banyak benda, kita terlepas kebaikannya hanya kerana kita tak ada niat. Waktu tuan-tuan bertemu dengan kawan-kawan, ada niat tak? Niat saya Ustaz nak kukuhkan hubungan ukhuwah saya. Nak saya
nak jadikan dia makin sayang pada saya sayang pada dia, supaya dia jadi teman saya di syurga, memberi syafaat pada saya. Maka kalau tuan-tuan bertemu, rasanya lain dengan niat. Bila kita bersama dengan isteri, bersama dengan anak-anak, apa niat kita? Apa niat? Supaya isteri saya bahagia, supaya keluarga saya mendapat kasih sayang, supaya saya jalankan amanah. Tuan-tuan, betapa banyak rugi kita dengan tak ada niat dalam pergerakan kita. Rugi. Kita naik kereta tak ada niat. Time sembahyang je, was-was niat. Usalli. Time lain niat tak ada. Maka rugi. Pertama kita kena tahu kenapa kita belum berniat. Kerana Allah yang pandang niat kita. Jangan tahu. Allah yang pandang niat kita. Itu disebut dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa paras kamu dan fizikal kamu, tapi Allah melihat hati kamu yang padanya ada niat, dan melihat amalan kamu. Sebab bila niat kamu betul, dia amalan jadi betul. Ini yang pertama, kerana Allah pandang niat kita. Yang kedua, kerana ia akan membezakan antara adat dan ibadat. Tuan-tuan duduk masjid, tidur dengan niat nak rehat, tuan-tuan cuma dapat rehat, tak dapat pahala. Tapi kalau dengan niat untuk iktikaf, walaupun tuan-tuan tertidur, dapat pahala. Dapat pahala. Kita duduk di rumah Allah, kita duduk dalam majlis ilmu, niat kita nak belajar. Niat kita. Bukan nak habiskan masa, niat kita nak belajar, nak dapat kebaikan. Kita pun tertidur, pahala dapat. Yang membezakan adat dengan ibadat ialah niat. Tuan-tuan makan. Tujuan apa makan? Saja, Ustaz, sedap, makan, kenyang. Kita cuma dapat kenyang. Lepas tu campur dapat gaut sikit. Dapat kerja manis sikit. Tapi kalau kita niat makan ni untuk ibadat, supaya saya kuat buat ibadat. Saya makan ni, Ustaz, supaya saya kuat berzikir, saya dapat duit. Kita dapat pahala. Tuan-tuan berniaga. Ini adat ke ibadat? Tujuan niaga. Tujuan saya niaga, saya nak kaya. Itu cuma adat. Semua orang niaga nak kaya. Tapi kalau niat saya ialah untuk beri makan pada orang Islam, supaya mereka dapat makan makanan bersih. Fardu kifayah saya nak bantu pada suami yang bekerja, yang mungkin tak sempat buat bekalan dari rumah, mereka dapat bekal daripada kedai saya sebab cepat. Sebab dia nak tunggu bini dia masak lambat, dia nak pergi kerja 6.30. Bini masak 7.30 baru siap. Maka saya siapkan tempat si suami bekerja ni. Ataupun para suri rumah, ataupun para isteri yang mereka banyak komitmen kerja lagi, nak masak lagi. Maka saya mudahkan dia. Dia sebelum singgah rumah, dia beli dulu siap-siap makanan saya. Maka dia buat balik. Dia dah siap. Dia cuma serve hidang. Maka dia dapat pahala. Yang berniaga dengan tujuan itu. Atau saya nak, Ustaz, memang saya nak kaya. Tujuan saya kaya, saya nak keluarkan zakat. Maka dia dapat pahala. Atau tujuan saya berniaga ni, Ustaz, saya nak orang Islam cuma makan makanan orang Islam. Saya tak nak mereka makan makanan syubha, orang kafir dan sebagainya. Ya, kadang-kadang ada orang Islam, dia nak makan makanan orang kafir. Dia nak makan dimsum lah, benda lah, makanan-makanan orang biasa, sinonim dengan orang kafir. Maka dia berfikir, macam mana saya nak halalkan benda ni? Maka saya buat. Atau misalnya wayu-wayu ni semua kafir, belaka wayu ni. Datang daripada Australia, Jepun. Saya nak buat sembelihan cara Islam, atau saya nak cari daging yang disembelih cara Islam, saya nak beri peluang kepada orang yang nak makan daging ni. Tentang selera kita tak sama. Ada orang dia duit banyak, dia nak makan benda ni, tapi tak ada yang halal misalnya. Atau dia nak makan makanan-makanan Jepun ni, sushi dia nak makan, tapi tak ada yang halal, dia buat. Saya buka restoran sushi, Ustaz, sebab ada orang kita nak makan makanan Jepun. Maka saya buat makanan yang halal. Maka dia dapat pahala besar. Apa pun kita buat, ia membezakan adat dengan ibadat. Tuan-tuan bersukan saja, Ustaz, nak keluar peluh. Peluh ialah keluar. Sila air bulan patah kaki. Tapi kalau sekiranya tuan-tuan bermain ni, saya nak suruh cergas. Saya, Ustaz, kalau saya main, bila saya ibadat, saya rasa lebih sihat, segar. Solat Jumaat pun rasa fit sikit. Bukan kalau dengar kuliah pun tak ngantuk. Saya, Ustaz, kalau tak berlari ngantuk pergi dengar kuliah ni. Ada setengah macam tu. Ada seorang sahabat saya, kan dah jadi profesor, sama dengan saya belajar. Dia memang suka main. Saya kata, Syekh, tak ni asyik main. Kita orang prepare, periksa dia main, petang main. Kata Syekh Isa, saya ni kalau tak main, dia daripada Afrika.
Saya kalau tak main, saya tak boleh nak bangun qiyam, saya tak boleh nak baca buku. Bulan puasa boleh main, bulan puasa. Kita bulan puasa dah gantung puk dah. Kita bulan puasa dah gantung jersey. Dia tak main. Macam bukan bulan puasa dia main. Sebab dia rasa segar dengan ibadat. Dia pun hafiz Quran, dia pun tok imam. Maka orang macam ni tuan-tuan, dia buat benda yang tak pernah rugi dia. Sukan pun dia dapat pahala. Kalau dia setiap hari pergi jogging, lepas subuh jogging supaya dia badan sihat. Dia mampu. Kalau nanti kereta dia rosak, time nak pergi kuliah, dia berlari je. Ni dengan berlari 20 km. Kereta rosak tu tak pergi masjid. Kenapa? Kereta rosak sah. Yang awak berlari tiap-tiap hari 20 km, berlarilah. Ni orang ni sebab niat dia tak betul. Kalau niat dia betul, dia berlari. Saya dulu masih belajar di aliran Sanawi. Ada sahabat saya ni bagus. Dia ni antara tubuh paling berketak sekali lah. Tough. Dia sentiasa balik kampung. Tapi dia balik kampung lain pada kita. Kita balik kampung naik bas, naik motor. Dia balik kampung berlari. Datang sekolah pun berlari. Saya selalu terserempak dalam bilik air dia mandi. Bila cuti 2 hari, dia pun balik. Dia balik daripada sekolah tu 10 km jugalah. Saya kata, tak balik macam mana? Berlari je. Balik datang sini, berlari juga. Dia tak. Petang, dia bersenam, gym. Dan dia pun ajar saya cara angkat berat yang betul. Dia jadi minat bina badan ni. Tapi betul-betul digunakan tadi kekuatan berlari untuk benda yang lebih baik. Di sekolah dia berlari, balik berlari. Ni betul niat berlarinya kerana Allah. Ni saya katakan kadang kereta rosak, motor rosak, masjid tak jauh sangat, banding track dia jogging tu, tak pergi. Jadi tengok kenapa dia lemah buat benda yang dia boleh buat dalam keadaan yang lain. Kerana niat. Kadang-kadang tuan-tuan kita boleh belanja banyak benda tu, benda ni. Tapi bila nak sedekah tak boleh. Sebab apa? Sebab niat. Kita kalau beli mainan anak-anak, 1,000 bayar. 2,000 bayar. Shopee tiap-tiap hari anak kita beli. Tapi bila nak sedekah, RM1, RM10 nantilah. Ni asyik minta orang je ni. Terus. Dia tak tahu sedekah tu bukan masalah dia tu minta. Kita nak bersedekah ni. Masalah orang tu minta ke tak minta, itu hal dia. Hal kita nak sedekah. Tiba-tiba kita tak mampu sedekah dengan jumlah yang kecil. Walau kita boleh membuang duit kita untuk jumlah yang besar. Sebab apa? Niat tak ada. Aja terbalik hidup ni. Itu ada orang belanja besar. Renovate dapur 50-60 ribu. Tak pernah makan kat dapur, dia makan kat kedai pun. Tapi suruh derma, masalah sikit. Jadi kita lihat kelemahan itu berlaku sebab niat. Sebab itu saya sebut, niat tadi menukarkan adat menjadi ibadat. Tuan-tuan makan, tuan-tuan minum, tuan-tuan tidur, tuan-tuan berjalan, tuan-tuan jogging. Kalau niatnya betul, jadi ibadat. Kita pergi kerja, niat betul. Maka dapat ibadat. Tapi kalau tak ada niat, cuma nak dapat duit, maka kita tak akan dapat apa-apa dalam nilai ibadat kita pada Allah. Yang ketiga, bila kita niat, ini yang menjadikan kita mendapat pahala yang sama dengan orang yang buat, walau kita tak buat. Sebab tuan-tuan, dalam semua benda, tak semua perkara kita mampu buat macam orang lain. Saya tak berapa kaya. Kawan saya ni kaya, dia boleh sedekah banyak. Saya tak mampu. Tapi saya boleh dapat pahala sama macam dia. Dia niat. Sahabat saya ni, Masya Allah, dia ni kalau baca buku rajin, kalau mengaji rajin. Saya bukan tak nak ngaji, tapi saya cepat lemah bila baca Quran. Cepat lemah. Saya pun niat untuk jadi macam dia. Tapi dalam hadis, bila Nabi SAW menyatakan, An-nasu arba'atun. Manusia ni ada 4 golongan. Satu ialah orang yang Allah beri ilmu dan Allah beri harta. Maka dia menggunakan hartanya berdasarkan ilmu dia. Maka ini sebaik-baik manusia. Satu lagi orang yang Allah Ta'ala beri ilmu dan Allah tak beri dia harta. Tetapi dia berniat untuk buat macam orang yang berharta kalau dia ada harta. Dia kata apa? فَيَقُولُ رَجُلْ لَوْ آتَانِيَ اللَّهُ. Kalau sekiranya Allah beri kepada aku macam dia, maka aku akan buat mislama atahu la amiltu kama amil. Aku akan buat macam dia buat. Kata Nabi SAW, fahuma fil ajri sawa. Mereka pahala sama. Ada orang tuan-tuan dia nak sedekah. Dia keluar sejumlah duit. Macam mana saya nak suruh dapat pahala sama? Saya kata kalau saya jadi macam dia, saya nak buat macam dia. Okay, saya dapat pahala. Kemudian saya kata, Haji, bagi kat saya. Biar saya tolong hantar kat mana? Haji nak hantar siapa? Saya nak bagi kat Asnaf. Biar saya cari.
Saya jadi wakil, saya dapat pahala yang sama macam dia. Ada orang-orang tertentu, tuan-tuan, dia tak sempat nak kenal siapa orang tu. Tapi kalau keluar duit, dia okey. Kita pula sempat cari siapa orang tu. Kita kenal, mari kat sini. Saya tolong sebab saya nak dapat pahala yang sama dengan dia. Jadi ada amalan saya katakan kita tak mampu buat. Kita tak mampu buat. Tapi kalau kita mampu buat, kita cuma berniat, kita tak akan dapat. Saya pun kaya macam dia. Tapi tengok dia derma, saya kata, kalaulah saya boleh derma macam dia. Padahal saya dah ada. Saya tak buat. Berarti saya bohong. Ni kita bercakap memang orang tu tak ada. Tak ada kemampuan. Saya tengok bila ada orang-orang yang tertentu tolong orang siang malam. Gagahnya stamina. Saya ni sakit macam-macam. Kan gelap mata, kan darah naik, kan berpusing. Kalau Allah bagi saya sihat, saya nak tolong orang. Macam dia tolong. Saya dapat pahala yang sama. Sebab itu penting niat. Saya ni ustaz suri rumah, suami saya pula garang. Tak boleh nak senang-senang nak keluar rumah, tolong orang tu, tolong orang ni. Kalau saya ni, suami saya jenis sporting lah ustaz. Saya pun nak keluar rumah, nak tolong ni jiran-jiran yang ada masalah anak ramai, tak sempat nak kontrol. Yang sakit, tak sempat nak masak. Yang itu yang saya nak jadi frontliner ni, nak jaga orang, nak tolong orang. Tapi suami saya garang sikit ustaz. Keluar bilik pun tak kasi, jangan kata keluar rumah. Setengah-setengah orang dapat suami garang yang membataskan pergerakan dia untuk buat baik. Dan setengah orang pula, isteri pula garang. Saya ustaz bukan tak nak dengar kuliah ustaz. Bini saya garang ustaz. Tak duduk lama-lama. Tak duduk lama, duduk sekejap ustaz. Separuh masa pertama je boleh ustaz. Separuh masa kedua, baku simpanan. Balik rumah. Wallah boleh tidak, kita gaduh tak habis-habis. Gaduhnya bukan gaduh kecil besar. Anak-anak tengok, jiran sebelah dengar. Dia ada orang tuan-tuan kita ni dengar. Dia kalau gaduh dia tak malu jiran sebelah. Dia jerit kuat-kuat. Dia memang sengaja nak malukan suami dia diam. Jadi di sini kita lihat keterbatasan kita. Tapi kita ada niat. Tuan-tuan, keterbatasan itu bukanlah keuzuran yang perlu menjadi alasan berterusan. Kita boleh mengatasi keterbatasan tadi paling kurang dengan niat. Saya terbatas fizikal saya, terbatas harta saya, terbatas kebebasan saya. Ya, saya tak akan jadikan ia alasan di hadapan Allah selagi mana saya ada niat. Tuan-tuan ada niat tak? Saya ustaz duit tak ada tapi nak pergi haji. Atau sekarang nak pergi haji dengan pandemik itu ini. Saya tengok orang senang pergi umrah. Ada kabel mana dia pakai ni ustaz? Kita nak pergi. Tapi awak ada niat kan awak sampai. Barangkali awak sampai dulu pada dia. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Inna aqwaman khalafnahum bil Madinah. Ma salakna sya'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana. Habasahumul uzr. Ada orang yang kita tinggal dia di Madinah. Kita lalu mana-mana jalan, mana-mana lembah. Dia tetap dapat pahala macam kita. Sebab dia tak mampu buat macam kita. Sebab mereka ni tua, uzur dan sebagainya. Nabi SAW menyatakan kita ni pergi perang, ada orang dapat pahala macam kita. Pernah satu ketika dalam perang Badar, Uthman tak pergi perang Badar. Kerana Uthman radhiyallahu ta'ala anhu menjaga Ruqayyah ataupun Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anha. Ruqayyah sakit teruk. Dan kalau Ruqayyah tak sakit, tak mungkin Uthman tak pergi. Tapi bila isteri kita sakit tuan-tuan, yang patut jaga suami lah. Kita tak boleh nak swastakan pada orang lain. Sebab isteri ni macam mana pun nak suruh kita. Dia percaya kita pada doktor lagi. Sebab dia nak suami. Sama juga suami dia nak isteri. Bila isteri kita sakit, memang kewajiban kita, tak ada orang lain. Bisa saya tak lagi kuliah, saya tak pergi masjid, tak apa, Allah beri pahala. Sebab isteri kamu kena jaga, tak boleh bagi swastakan pada orang lain. Sebab itulah nilai perkahwinan. Dan Uthman tak pergi perang Badar sebab dia kena jaga Ruqayyah. Namun Rasulullah SAW tetap memberikan bahagian Uthman bin Affan ghanimah dalam peperangan. Sebab apa? Sebab dia niat nak pergi tapi tak boleh pergi. Dia tak boleh pergi. Dia tetap mendapat pahala sebagaimana orang pergi perang Badar. Kenapa dia dicegah atau terhalang? Kerana isterinya yang sakit, Ruqayyah. Lepas tu tuan-tuan, bila suami isteri ni, ada keadaan kita boleh tinggal isteri kita. Dan isteri kita kena rela ditinggalkan untuk tujuan itu dan ini. Tapi ada waktu kita tak boleh tinggalkan dia. Bila mana dia sakit. Dan memang perlukan kita. Kalau sakit sikit-sikit tak apalah. Anak-anak ada. Kalau dia sakit perlukan kita. Maka memang kita kena dengan dia. Itu tanggungjawab kita. Itu nilai seolah-olah ini perkhidmatan tertinggi yang seorang suami kena beri pada isteri.
Sebab tu suami jangan bosan bila isteri sakit. Kena beri perhatian betul-betul. Kena doakan. Kena beri semangat. Jangan rasa itu bebanan bagi dia. Anggaplah itulah lubuk-lubuk pahala yang Allah nak beri dia. Dan kalau berlaku sesuatu, katakan isteri dia mati, dia tak akan menyesal. Sebab dia dah buat. Sama juga isteri. Suami dia pergi, dia tak akan nyesal. Sebab dia dah beri semua komitmen. Sehingga dia pun niaga dah kurang. Sebab ni suami sakit ni Ustaz. Kau dah kurang dah berniaga. Dia pun dah kurang. Berfacebook pun dah kurang. Ajar mana tak nampak komen ajar kat Facebook ni biasa ada. Suami sakit. Paksa jaga. Dia dapat pahala yang banyak. Keuzuran tadi, keuzuran yang dibenarkan dalam Islam. Atau dalam peperangan. Sebab ada dua golongan memang tuan-tuan tak boleh bagi orang lain jaga. Yang pertama isteri kita, yang kedua mak bapak kita. Ni dua golongan kita tak boleh swastakan pada orang lain. Isteri kita atau suami kita. Yang kedua mak bapak kita. Itu ada sahabat nak pergi perang, tapi mak bapak dia perlu penjagaan, Nabi tak izinkan dia perang. Nabi kata, ahayyun walidak, mak ayah hidup lagi, hidup. Fa fihi ma fajahid. Kamu perang dengan mak ayah kamu je. Maknanya cari pahala dengan khidmat pada mak ayah kamu je. Jadi Rasulullah tanya siapa nak pergi perang, dia tanya mak ayah hidup tak? Dengan maksud ada orang lain tak jaga. Bila Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu dia pergi perang, dia ada anak 9 orang. Tapi dia ada Jabir, anak dia Jabir, anak sulung dia, jaga adik-adik perempuan. Maka sebab tu dia pergi perang. Dan ayahnya tak bagi Jabir pergi perang. Sebab kamu kena jaga adik. Maka dia pergi perang. Bila ayahnya syahid dalam perang Uhud, maka Jabir pula nak pergi perang. Maka Jabir radhiyallahu ta'ala anhu dia sengaja berkahwin dengan janda. Supaya janda ni senang jaga anak. Dia ada pengalaman jaga adik-adik dia. Yalah kalau anak dara nak berjanguk lagi, anak dara nak bersolek lagi, tak sempat jaga budak. Maka dia kahwin janda atas alasan itu. Dan janda ni pengalaman jaga anak-anak, jaga adik-adik. Maka bila dia dah ada isteri yang mampu jaga adik-adik perempuannya, maka dia pula pergi perang. Di sini kita lihat bagaimana cara para sahabat memahami suatu perkara. Bukan sebut pergi. Dia mereka ada SOP agak ilmu mereka. Ataupun kita katakan ada KPI mereka. Kita bukan jenis buat ikut hawa nafsu, buat ikut semangat. Kita buat dengan ilmu. Dan niat juga tuan-tuan yang keempat, menjadikan pahala itu berterusan. Tadi tersebut dapat pahala sama. Pahala berterusan. Tuan-tuan kalau sakit, pahala tetap dapat sampai bila-bila. Bila kita dengan niat kita, waktu kita sihat kita buat, and then kita sakit, kita tak boleh buat, kita dapat pahala berterusan. Ini ada disebut dalam hadis Nabi SAW. Idza maridal abdu aw safara, kutiba lahu mithla ma kanu ya'malu muqiman sahihan. Bila seorang tu sakit atau musafir, dia dapat pahala yang sama waktu dia tak musafir, waktu dia tak sakit. Saya ni kalau tak kerana sakit ni, saya memang selalu ke masjid, selalu sekian-sekian. Tapi oleh kerana ni, saya terpaksa, atau saya sakit, atau saya terpaksa travel. Sebab saya kena travel sana, travel sini. Saya tetap dapat pahala yang sama. Pahala yang berterusan. Jadi kalau orang tu sakit, kita wajib tu haji ke masjid. Tapi hari ni dia sakit. Dia dapat tak, dia bersama kita sekarang, pahala dia jalan. Walaupun kursi dia kosong, tapi pahala dia berjalan. Sebab dia bersama kita ketika dia sihat. Maka ini disebut ajrul daim, pahala berterusan. Pahala jariah berterusan. Sebab itu tuan-tuan bila kita beramal, biar cerdik lah. Supaya pahala kita tu dapat. Walau duduk rumah, kalau orang sebut lah, orang yang kaya ni bukan cari duit, duit cari dia. Dia duduk pun duit datang, itu orang kaya lah tu. Kita nak lebih kaya pada tu. Kita duduk pun pahala jalan. Kita duduk pun pahala jalan. Kita sibuk pun pahala jalan. Tak orang sebut, ni orang kaya cari duit, ni tak kaya lagi sebab dia cari duit. Sebab orang kaya ni dia buat duit, dia bukan cari, dia buat. Ambil kertas, dia cetak duit. Tu orang kaya betul. Dia cetak je. Sebab tu tuan-tuan negara Amerika, kenapa dia kaya? Negara kaya tu. Sebab dia boleh cetak duit. Negara lain bila dia cuba buat macam Amerika, dia cetak duit. Macam Zimbabwe dan sebagainya, akan jadi inflasi. Atau dia panggil hyperinflasi. Duit dia, harga barang naik 231 juta kali ganda. Nak beli lollipop tuan-tuan, harga dia dekat 200 juta lollipop. Dekat negara Afrika ni. Sebab dia cetak duit banyak, dia nak ikut style Amerika. Amerika
Dia boleh cetak duit banyak sebab dia negara kuasa besar. Ada orang membeli menggunakan dolar. Sebab tu tuan-tuan tengok duit Amerika ni tak habis. Dan jutawan yang terhasil di Amerika akan nanti lebih tinggi pada China. Sebab China tak ada kuasa mencetak duit. Orang kan sebut dolar kan tinggi. Dolar. Dia agak-agak kita ada duit, dia pun cak lah duit. Dan dia mempunyai stok emas terbesar di dunia. Emas paling banyak di dunia di Amerika Syarikat. Paling banyak. Bila kita kaji kenapa Amerika ni kaya. Bukan sebab dia berniaga sangat. Dia boleh cok duit. Dia boleh buat duit tadi. Dia rasa kurang berapa? Okay, kurang 3 trilion. Dia pun cok 3 trilion. Tuan-tuan nak cakap apa? Itu kan dolar. Kerajaan ni buat. Dan disalurkan negara. Beli barang. Sebab itu mereka mampu menguasai ekonomi. Kerana sebab tu. Dia macam cerita orang kaya tadi lah. Orang kaya dia buat duit. Dia buat jam lebih kurang, tulis nama dia, harga lain. Padahal tengok Rolex dengan harga jam kat pasar sama bentuk. Tapi jenama dia Rolex. Terus dia jadi harga dia 150,000 pound sterling. Darat 7, dia dah jadi juta. Sama je pukul 9 pagi, sama 9 pagi. Dia tak jadi 9.30. Tapi kerana dia buat jenama. Dan jenama tadi ni ada harga. Dan dia mampu jual. Ini kita sebut orang kaya. Tuan-tuan, kita nak lebih hebat pada tu. Kita nak buat pahala. Bukan cari pahala, buat pahala terus. Mana buat pahala ni, Zat? Cetak pahala, ya. Mencetaknya dengan ilmu kita. Walaupun saya katakan saya tak boleh sampai sana. Saya ada niat. Orang ni tak pergi, saya tuan-tuan tahu, macam sekarang kita katakan, tak ada perang untuk saya mati syahid. Kalau ada sekalipun, mungkin jarak dan sebagainya. Tapi apa kata Nabi SAW? Siapa memang yang dia memohon kepada Allah untuk mati syahid, dia mendapat pahala syahid walau dia mati atas kata dia. Man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa imma ta'ala firashihi. Siapa yang benar-benar nak mati syahid, Allah sampaikan dia pada kedudukan syahid walau dia mati atas tilam dia. Saya memang nak mati syahid. Saya nak bela agama Allah. Itu kemuncak sayang saya pada agama Allah. Tapi ruangnya tidak ada. Takkan saya nak pergi bom tempat orang. Bukan Islam aja begitu. Belum waktunya, belum ada pemimpin yang mengisyaratkan jihad tadi. Dan belum dalam suasana kita berperang. Suasana sekarang ialah kita negotiate, kita berbincang, kita berdakwah. Kerana orang kafir belum kuat untuk menindas kita. Kita masih boleh negotiate dengan mereka dengan pelbagai cara. Kita masih boleh menggunakan pelbagai cara aman yang ni. Tapi andai kata orang kafir yang membenci Islam melakukan kezaliman yang menjadikan para pemimpin Islam perlu mengisytiharkan perang. Sebab syarat jihad diisytiharkan oleh pemimpin, bukan individu. Kita individu ni tuan-tuan tak boleh isytihar jihad. Kita tak mampu isytihar apa pun. Nak isytihar kahwin pun takut. Kita cuma menurut pemimpin kita. Mana-mana ulul azmi atau mana-mana ulul amri kita yang mengisytiharkan perang, kita akan ikut. Sebab jihad bermula daripada pengisytiharan pemimpin. Bukan pengisytiharan kumpulan ataupun individu. Kerana ini fitnah. Kalau saya buat kelompok saya buat isytihar jihad. Ini fitnah pada agama. Dan negara ni bila diisytihar, dia dah mengambil kira semua kemungkinan. Semua bahaya. Semua sekian. Maka sebab itu diisytiharkan jihad mesti dengan pemimpin. Tidak ada kumpulan yang boleh isytiharkan perang. Tak boleh. Tidak ada individu yang boleh mengisytiharkan perang mengangkat harta. Melainkan pemimpin walau dia fasik. Kalau pemimpin itu dia jadi fasik, tapi dia nampak penting untuk berjihad, menjaga Islam, maka kita bersama mereka. Tuan-tuan, tak ada benda tu, tapi saya ada niat nak mati syahid. Saya mati syahid. Walaupun mungkin orang ni mati kecil mani, darah tinggi, tapi dia mati syahid. Sebab tu kadang-kadang kita melihat wajah-wajah orang yang ceria ketika mati. Bukan sekadar sebab amalannya, tapi kerana niat dia. Ni orang ni tuan-tuan, dia tidur pun dengan niat ni. Untuk bangun malam. Dengan niat untuk esok jadi lebih baik pada hari ini. Dengan niat untuk jadi pemurah lebih pada hari ini. Tidur saja dia sudah berniat untuk melakukan satu perubahan yang lebih baik. Ini tidur orang berilmu ni, dia dapat pahala banyak. Kita kenapa tidur? Ngantuk, Ustaz. Hidup ngantuk. Ada tak niat apa-apa kamu bangun? Tak ada niat. Tak tengoklah boleh bangun. Bangun tak boleh bangun, tak tahu. Jangan ada niat. Saya duduk atas kata, saya niat insyaAllah. Saya niat esok saya nak bangun qiyam.
Esok saya nak jadi suami yang lebih baik, saya nak jadi sahabat yang lebih baik, saya nak jadi peniaga yang lebih baik, saya nak jadi pegawai kerajaan yang lebih baik, saya nak menjadi pekerja lebih baik. Niat-niat yang baik kerana Allah. Lillahi ta'ala. Tuan-tuan akan dapati hidup kita, Masya Allah. Sebab itu di antara kehebatan niat, menjadikan hidup kita ni tidak bosan. Atau tidak cepat jemu. Kadang-kadang kita jemu buat benda sama. Benda sama jemu. Sebab tuan-tuan tak ada niat. Cuba kita ada niat, kita tak jemu. Solat tu sebab kita buat tiap-tiap hari. Bayangkan tiap-tiap hari. Sebab kita selalu diingatkan niat. Kan itu kalau kita tak nak jemu. Kadang-kadang tuan-tuan kita dengar kuliah pun jemu. Setiap hari saya dengar kuliah. Kenapa saya rasa jemu? Setiap hari saya bagi kuliah. Saya pun rasa jemu ni bagi kuliah misalnya. Kenapa? Sebab tak ada niat. Niatnya apa niat? Niat itu menghilangkan jemu. Kalau niat kita tuan-tuan baik, dia akan hilangkan jemu. Orang yang pergi ke laut, kadang pergi dapat ada ikan, kadang tak ada ikan, kadang dapat bombak pula besar. Tapi dia sentiasa ada niat. Apa yang dia dapat nak beri pada anak-anak dia, nak beri makan pada isteri. Sebab itu dia kuat ke laut. Walaupun orang cerita 1001 bahaya laut, dia pergi juga. Sebab di situ rezeki dia ada satu niat untuk mencari rezeki nafkah pada isteri dan anak-anaknya. Itu menjadikan dia sentiasa pergi. Sampai dia dah lupa kulit dia jadi hitam. Dulunya putih, kemerahan, sekali hitam legam lah. Dia tak fikir benda tu. Berarti tengok dia boleh konsisten istiqamah sebab dia ada niat. Jadi kita kalau buat benda-benda baik, kalau orang kata, Ustaz, saya jemulah baca Quran, sebab awak tak ada niat. Perbaharui balik niat awak. Kuatkan balik niat awak. Nescaya kita akan dapati seindah-indah benda yang kita buat baca Quran. Kita tuan-tuan lemah kita, hari ni kita orang Islam lemah sebab niat kita tak jaga dan kita tak perbaiki. Seorang ibu bila mengajar anak-anak, Ustaz, anak saya dengar kata, degil, babi, Ustaz, babi. Tak niat kita apa niat? Waktu kita ajar anak-anak kita, niat kita apa? Nak suruh dia lebih pandai pada jiran sebelah ke? Atau nak suruh anak kita dapat nombor 1 dalam kelas? Kita akan tertekan. Tetapi ramai orang tertekan kerana niat. Penyakit paling banyak sekarang bukan COVID. Penyakit paling banyak sekarang bukan jantung. Tetapi ialah tekanan. Depression, tekanan. Saya baca kajian tentang jumlah penyakit di dunia. Tetapi penyakit paling yang setiap individu ada benda itu tekanan. Semua orang ada tekanan. Yang meniaga ada tekanan, yang kerja ada tekanan. Pelajar ada tekanan, semua ada depression, tekanan. Pemimpin ada tekanan. Ni zaman-zaman kita terbuka kutuk orang, lagi kuat tekanan. Kita upload sesuatu, orang pun nak condemn cara-cara yang buruk, tekanan. Kalau kita tengok bahasa-bahasa ini bahasa orang tertekan. Dan kita pun tertekan juga. Akhirnya like pun tertekan juga. Semua tertekan. Tertekan dalam suasana macam ni, ini penyakit paling ramai dihadapi oleh penduduk dunia. Sebab itu kalau tuan-tuan akan tengok, kadar bunuh diri akan lebih meningkat. Meningkat dan meningkat. Di mana-mana negara, mungkin kita kata kita dah mampu menyiapkan segala prasarana itu dan ini, tapi hati tak tenang. Sebab apa tuan-tuan? Bila niat tadi tak baik, dia menghasilkan tekanan. Oh, tekanan yang kuat. Sebab itu di antara keistimewaan niat yang seterusnya ialah mendatangkan as-sakinah wal waqar, tenang dan bahagia. Bila tuan-tuan niat, jadi tenang, jadi bahagia. Seorang isteri dimasak, niat dia nak bagi makan suami, niat dia kerana Allah, dia tenang. Suami pun sama tenang. Waktu dia ajar anak-anak tenang, niatnya baik. Dia marah bukan maksudnya tak tenang. Marah tu biasa, metod, cara pengajaran. Tapi dia tenang. Tenang. Dia tegas, bukan maksudnya kalau tenang, dia jadi tak tegas, tak marah. Tak marah tu benda biasa. Tegas tu perkara biasa. Tapi hati dia ni tenang. Memang dia tegas dengan anak dia, mungkin dia marah anak dia. Tapi hatinya tenang sebab niat dia baik. Supaya anak dia tak terjebak dengan benda tak elok dan sebagainya. Dan kita, bila berjaya menjaga niat, saya katakan ada 1001. Kalau saya nak senaraikan semua, saya ingat ini kuliah berseri sampai akhir tahun ni. Walaupun saya sempat draft tulis berapa belas kelebihan niat. Saya dah sebut sebahagian. Dan di antara kelebihan niat, menjadikan Allah, jadikan manusia terima kita. Qubulun nas wa mahabbatuhum. Tuan-tuan, kadang-kadang kita buat benda kecil, orang boleh puji kita besar-besar, kenapa? Sebab niat kita lah.
Niat kita. Kita buat benda besar, orang boleh kutuk kita. Padahal besar ni kita buat, ulur sana, ulur. Orang kata tak ikhlas tu. Nunjuk. Ya, kan niat. Kadang-kadang kita buat benda kecil je. Bagi makan kucing. Masuk paper muka depan sini. Dapat like 80 juta. Kecil bagi makan kucing. Ya mungkin kerana niat dia. Bila niat orang tu baik, Allah jadikan manusia terima dia. Walau bagaimanapun dia buat, walau sekecilnya, Allah jadikan manusia terima dia. Sebab di antara tanda Allah Ta'ala terima, Allah jadikan manusia terima. Fayuda'ul qubulu fil ard. Dan hadis Jibril, bila Allah sayang seorang hamba, Allah panggil Jibril. Beritahu. Jibril beritahu malaikat. Kemudian dijadikan penerimaan ahli bumi. Oh, dia ni orang baik. Awak pernah tengok dia buat baik? Tak pernah. Tapi orang kata dia orang baik. Kita boleh terima kebaikan tu walau kita tak tengok. Awak kenal dia? Orang kata dia tu orang baik. Awak pernah tengok dia buat baik? Tak pernah. Tapi orang kata dia orang baik. Memang baik. Soleh. Kenapa kita boleh terima macam gitu? Walau kadang-kadang kita tak jumpa dia, kita tak tengok dia. Tapi datang sayang kita pada dia. Rasa kita nak jumpa dia. Bukan kita doakan untuk dia. Sebab mereka ni orang-orang yang ada niat yang baik. Walaupun kecil pertolongan mereka, tapi niat mereka baik. Maka ini sebahagian daripada, saya dah sebut tadi tuan-tuan, kalau kita buat gini dulu, belajar jaga niat kita. Kalau sebut kelebihan, saya kata kalau saya nak sebut kelebihan terlalu banyak. Yang disebut ataupun yang berlaku dalam sejarah manusia, bukan orang beriman. Bagaimana dengan sebab niat, semuanya menjadi sempurna. Dengan sebab niat kita tuan-tuan, semua jadi sempurna, semua jadi elok, semua jadi cantik. Semuanya jadi memberi kesan. Semuanya menjadi sebab orang ikut kita. Tuan-tuan, yang akhirnya kita ada pengikut ni kenapa? Sebab kita ada niat baik. Akhirnya ada orang, dia tak mahu ada pengikut, tapi orang nak ikut dia juga. Akhirnya dia menjadi, dia ada pengikut. Bukan dia kumpul pengikut dia tak kumpul. Tapi kerana niatnya baik, maka orang nak bersama dengan dia. Orang nak duduk dengan dia, orang nak dengar bicara dia. Namun, kita katakan niat yang baik kadang-kala. Kemuncak seorang dapat diketahui niat yang baik ketika mana dia mati. Waktu dia mati, kita mengetahui siapa dia. Dan selepas dia mati, kesan yang ditinggalkan. Sebab orang yang niat baik, tuan-tuan, antara kelebihan dia, kata ulama, dia akan meninggalkan satu kesan yang tak boleh orang lain ganti. Macam mana pun orang yang cuba ganti, tak boleh. Macam kadang-kadang kalau kita sebut suami isteri lah. Isteri dia meninggal. Mungkin dia dah kahwin lain, tapi dia tak kata, Ustaz, yang ni tak boleh ganti yang dulu. Ada orang Ustaz, yang ni Ustaz lebih baik pada dulu. Ada yang macam tu. Ni dia kata, betul lah saya kahwin, tapi tak sama lah macam suami saya dulu. Lain suami saya. Yang ni lain sikit. Kita dapat beza. Kita dapat beza. Tuan-tuan tengok, kita dulu masa ayah kita ada dengan ayah kita tak ada. Lain. Ayah kita ada, kita rasa macam penuh hidup ni. Sebab apa? Keberkatan dia, niat dia nak jaga kita. Walaupun mungkin ayah tu sakit, duduk je terlantau. Tapi keberadaan dia menghimpunkan semua adik-beradik kita. Bila dia tak ada, kita tahu tak ada orang boleh ganti tempat ayah. Tak ada. Baik ayah, baik mak, tak ada. Kenapa? Kerana mereka ada niat-niat yang baik untuk jaga anak-anak mereka. Jadi mereka betul-betul ada niat yang baik. Walaupun kita kata dia garang lah itu, ini. Namun bila dia tak ada, tuan-tuan akan rasa satu ruang kosong yang tak boleh diisi oleh sesiapa. Walaupun kita cari mak mertua 4 orang. Tak boleh. Tak boleh tempat dia ni. Cari pak mertua 4 orang ni nak ganti ayah kita balik. Saya nak ganti ayah saya. Saya cari pak ayah mertua. Tak boleh. Kenapa? Dia ada niat yang tak ada orang boleh niat macam dia. Sayang dia pada kita. Garang dia ke, bengkeng dia, dia ada satu niat mengasihi kita lebih pada orang lain. Di situ sebahagian daripada niat, insya-Allah kita akan tengok balik. Yang lain kita akan hurai pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.